Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga puasa tahun ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga madrasah Ramadan kali ini akan membersihkan dosa-dosa kita dan menyucikan hati kita supaya kita menjadi manusia yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. So insya-Allah hari ini Dr. Zil nak share dengan anda tentang keutamaan bulan Ramadan. Siapa tahu apa itu Ramadan? Apa maksud Ramadan? Okey. Ramadan membawa maksud panas yang sangat terik. Panas yang sangat terik dinamakan demikian. Dinamakan demikian kerana pada bulan Ramadan suasana di tanah Arab cuaca dia sangat panas, terik dan kering. Siapa yang pernah pergi umrah pada bulan Ramadan dia akan rasalah. Dan juga maka panas itu adalah diharapkan dapat membakar segala dosa, segala kekotoran bagi orang yang berpuasa dan menghidupkan ibadah di sepanjang bulan Ramadan. Itu maksud bulan Ramadan, Ramadan. Dan keistimewaan bulan Ramadan, insya-Allah hari ini Dr. Zin nak share 5 keistimewaan bulan Ramadan. Pertama adalah dikenali sebagai Sayyidus Syuhur, iaitu penghulu sekalian bulan penghulu sekian bulan. Oleh kerana Ramadan disebut di dalam Al-Quran dan terlalu banyak keistimewaan kelebihan bulan Ramadan, ia mendapat gelaran sebagai penghulu sekalian bulan. Kenapa? Kerana di sana, di dalam bulan Ramadan, inilah kita berpuasa selama sebulan. Kita menunaikan zakat fitrah, kita bersolat tarawih di waktu malam, adanya malam Lailatul Qadar di mana bulan yang diturunkan Al-Quran, nuzul Al-Quran, dan kita bertadarus Al-Quran, memperbanyakkan sedekah dan qiyamul lail, tazkirah dan lain-lain lagi. Sebanyakkan ibadah, kita memperbanyakkan ibadah di bulan yang mulia ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang bermaksud, seandainya manusia mengetahui keistimewaan Ramadan, nescaya mereka ingin supaya sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Bila manusia tahu istimewanya bulan Ramadan, for sure, pastinya dia akan minta supaya sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Itu adalah kenapa bulan Ramadan digelar sebagai penghulu sekalian bulan. Dan yang kedua adalah Syahrus Siyam, bulan puasa. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. So, itu adalah kita sebagai seorang Muslim, wajib ke atas kita berpuasa di bulan Ramadan. Wajib. Bukan sunat, bukan harus, tapi wajib kita berpuasa di bulan Ramadan supaya mudah-mudahan kita menjadi seorang yang bertakwa. Dan bulan Ramadan juga di mana turunnya Al-Quran, dipanggil sebagai bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan telah petunjuk dan pemisah antara hak yang batil. Dan Nabi SAW bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada hambanya di hari kiamat. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada hambanya di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalangnya daripada makan dan minum serta mengikut syahwat pada siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya.
Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya daripada tidur pada malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Lalu diterima, lalu Allah menerima syafaat keduanya. Itu maksudnya bahawa puasa dan juga Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Sabda Nabi lagi, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Tengok baiknya kita membaca Al-Quran. Kebaikan bila kita membaca Al-Quran, satu huruf bersama satu kebaikan, satu kebajikan. Tapi kalau bulan Ramadan, satu huruf bersamaan dengan 10 pahala kebajikan. Dan seterusnya, bulan Ramadan juga adalah Syahrus Sabr, iaitu bulan kesabaran. Ibadah puasa dan sabar itu mempunyai talian yang rapat, hubungan yang rapat. Dan Allah menjanjikan ganjaran pahala yang tidak terbatas kepada orang-orang yang sabar di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah wa aradullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad akan firmanku ini kepada orang-orang yang berakal sempurna. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingatlah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Dan ingatlah bumi Allah ini luas untuk berhijrah ketika kamu ditindas. Sesungguhnya orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Sungguhnya Allah suka kepada orang yang sabar dan Allah sayang pada orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu maksudnya bulan kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Yang terakhir, sebenarnya banyak kelebihan dan istimewa Ramadan, tapi hari ini Dr. Zil share 5 sahaja. Yang terakhir adalah Syahrul Barakah, itu bulan keberkatan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan dengan kelebihan yang lain. Bulan penuh keberkatan. Allah memfardukan puasa ke atas kamu, dibuka pintu-pintu syurga, dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan supaya tidak mengganggu umat Muhammad SAW yang melakukan ibadah. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang tiada diberikan kebajikan malam itu, maka sesungguhnya dia tidak diberikan kebajikan kepadanya. So, kalau kita tengok, Allah sangat sayang kepada kita. Sebagai hamba-Nya, Allah sangat sayang. Allah berikan satu malam dalam setahun tu, satu malam yang sangat istimewa kepada umat Islam, iaitu malam Lailatul Qadar, yang pada malam itu pahala ibadahnya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 hari, tetapi 1000 bulan. Kita pun tak pasti berapa tahun kita hidup, kan? Berapa tahun kita akan hidup, dan Allah pinjamkan nyawa dia pada kita. So, kejarlah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kerana insya-Allah pahalanya akan kita dapat selama 1000 bulan. Bila kita melakukan kebaikan ataupun melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, kita akan mendapat pahala seolah-olah kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. So itu sahaja perkongsian hari ini, dan selamat berpuasa kepada rakan-rakan semua, kepada sahabat-sahabat semua. Semoga kita tergolong di dalam orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.